إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Lau asyraka situ. Lau asyraka laka nurul yaqin la ra'aita al-akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha wala ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kisfatu fana'i 'alaiha. Artinya jikalau terbit nur yakin, al-yakin asyabihu bin nur, keyakinan yang ditasbih, diserupakan macam nur pada pihak, maknanya bila sampai saja nur terang benderang. Matahari bila terbit jelas terang, kita mengenal mana mudarat, mana manfaat, dan banyak kita boleh mengambil manfaat daripadanya. Itu cahaya hissiyah. Kalau cahaya maknawiyah dalam nurul iman, nurul ma'rifah, di sini nurul yakin. Kalau memancar saja nur yakin tu dipancarkan dalam bumi kalbi insan tu, ya, jawab dia apa? Yang menunjuk kepada ilmu bahawa akhirat itu terlebih baik daripada dunia. Ya, la ra'aital akhir aqraba min. Yang dikatakan lau asyrakan lakan nurul yakin, apa makna nur yakin? Al-hadi ilal ilm bi anna al-akhirah khairun minad dunya. Itu contoh dia. Jika terbit nur yakin, al-hadi mana yang menunjuk, ya, ilal ilmi kepada ilmu, pada mengetahui apa dia? Bi annal akhirata khairun, bahawasanya akhirat itu terlebih baik minat dunia, daripada dunia. Bermakna siapa yang nampak akhirat lebih hebat, ya, bermakna hati dia ada cahaya. Kalau dia tak nampak akhirat tu hebat, dia nampak dunia, maka hati dia buta panggil. Ya, itu dia. Di Quran sebut itulah kebanyakan, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kelebihan manusia kebanyakan melebihkan hidup dunia. Sedangkan wal akhiratu khairun, akhirat khairun, lebih baik. Siapa yang katakan akhirat dunia lebih baik, maka kafir orang tu kan. Sebab dia bertentangan dengan nas Quran yang terpampang tu kan. Ya, akhirat khairun, ya, wa abqa, dan terlebih kekal. Tu. Wa annama indallahi khairun wa abqa. Tu. Dan mana barang di sisi Allah tu lebih baik dan lebih kekal. Allah. Dan barang yang kepada Ta'ala tu terlebih baik dan terlebih kekal. Kalau begitu jawab dia la ra'aital akhirah aqraba ilaik. Jawab dia apa? Lewat lau tu. Lau asyraka. Ya, jawab dia. Jawab dia tu. Aqraba ilaik. Ya, la ra'aita tu. Jawab dia la ra'aita, nascaya kau lihat negeri akhirat tu lebih hampir kepadamu daripada bahawa engkau pergi kepadanya. Sebelum kita pergilah terasa ternampak-nampak, ya, terbayang-bayang kedudukan hebat di sana, tuan. Sebab satu ketika Harisah, seorang sahabat Nabi SAW, Nabi rutin ni lepas salat subuh berjemaah, Nabi akan tanya siapa ada sakit kita ziarah, kalau mati kita uruskan, siapa ada mimpi mari aku tafsirkan. Itu cara dia maknanya, ya. Dia satu hari Nabi tanya Al-Harisah, apa keadaan iman kau? Dia kata, kuat Rasulullah,
Apa tanda dia? Apa dalil dia? Terbayang-bayang, ternampak-nampak apa yang kau sifatkan di sana daripada nikmat syurga yang maha dahsyat dan azab neraka yang maha dahsyat. Maka kata setelah kekalkan. Itu maksud dia. Dia murakabahkan akan zat sana. Ternampak antan. Ya. Atau dia antara menunjukkan apa? La ra'aital akhir aqraba min. Walaupun akhirat tu nampak jauh, tapi nampak di depan mata. Sebab apa? Kekuatan nurul yakin nampak terang. Bagaimana kalau dia tak nampak akhirat, itu tanda dia apa? Jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhirat dia makin dekat. Ya. Apa saja kerja nak buat, kita kena motivasikan dengan zikrul akhirah. Bahawa dia selamat. Iza arata antafala amran fatadabbar akibatah. Fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Apabila kamu nak melakukan satu tindakan, kerja buat, perancangan, program kita, maka letakkan zikrul maut di depan tu. Ya, apa keadaan kita besok bila bertemu di padang mahsyar tu. Ya, dengan tindakan yang kita buat, selamat atau tidak. Fa in kana khairan, kalau baik pam diteruskan Nabi dia. Wa in kana syarran, kalau sebaliknya pantai sudah stop. Itu arahan bagi Nasrani yang jami', ringkas, padat. Ya, baik terus, tak baik berhenti. Sebab apa? Kesan dia besar di sana besok. Jina saya kau lihat segala kebajikan dunia itu, padahal ia berubah fana atasnya. Ya, maknanya dia akan nampak keadaan dunia tadi semakin hari semakin hilang. Apa yang hilang air dan yang jelas apa? Umur kita lah dan ya, dulu segar sikit kan dah bau tanah. Ya, dia belum faham tanah, dia belum tanah. Dia dah bau tanah dia macam. Ya, makin lagi makin dekat. Sebab ada dia kullu atim qarib. Tiap-tiap benda yang akan datang dia makin dekat. Dia ingat mati, tak ingat mati, dia makin dekat. Dia bersiap, tak bersiap, dia makin dekat. Ya, dia buat-buat lupa mati. Ya, dekat, dia makin dekat sampai di jalan dia. Ya, jangan kita terkejut. Sebab tu dalam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, dia kaifiat 10 sebelum zikir. Dia yang ketujuh tu apa? Ya, muraqabatul kubur. Sebelum start zikir tu dia kena muraqabah kubur dulu. Bayangkan kita betul-betul rasa kita terbaring, orang mandikan kita, orang kapankan kita, orang semayangkan kita, orang masuk dalam keranda pikul kita sampai liang lahat, turunkan, tutup, baca talqin. Bayangkan betul-betul. Bermakna apa? Kita putus itu hubungan kita ketika nak shoot nur zikir tadi, kita padamkan dengan khalqi, dengan makhluk. Mau dipampak. Itu cara nak syaban dengan zikir kan, supaya matikan diri. Jadi maksud dia apa tu? Kalau segi hakikat maksud dia, engkau hantarkan jasad kamu lahir sangka tu dalam lubang. Yang tahu. Yang nak berjalan bukan tu, yang berjalan dalam ni hakikatul insan, hakikat diri maksud dia nak berjalan. Ya, sebab tu bila kita hantar sab sana, terus rohani kita kontak dengan rabitah guru. Ada kan? Rohani kita kontak dengan rabitah roh ataupun rohani guru dengan guru sampai kepada Rasulullah SAW. Baru kita tembak zikir bahawa ada pancaran nur. Sebab zikir tarekat dia ada taraki. Dia beza dengan zikir biasa. Zikir biasa, zikir hasanah dapat pahala besar. Tapi zikir tarekat dia ada pahala besar, tambah lagi ziyadah. Apa dia? Taraki, dia akan naik. Ya, peringkat perubahan rohani dia akan meningkat sampai berlaku futuhat dan sebagainya. Batu Sidi Ahmad Idris kata apa? Istighalu bizik. Kamu kena tumpu tu zikir sampai dapat apa? Halawah, lazzat zik. Dua. Dia dapat lazzat zikir, kamu polom betul-betul tumpu, dia akan berikan ishkun. Asyikani wa asyiktuhu. Dia asyik dengan aku dan aku balas keasyikan dia. Bila dia asyik dengan aku, rafa'tul hijab, aku buka hijab. Pum, terbuka. Ya, terbuka alam malakut, alam jabarut, alam ma'rifat, alam sir, semua akan terbuka. Dengan syarat cermin hati kita suci betul-betul. Ya, tembak dengan zikir betul-betul, dengan kafiat, insya-Allah terbuka. Satu-satu buka. Allah karim. Maka gaib ia daripada nazarmu hingga seolah-olah tiada ia. Ya, bila kita nampak jelas di sana, maka tenggelam yang di sini, sehingga seolah tiada ia, maka mewajibkan baginya nazar yang yakin. Bila terpadam saja syuur qalbi kita pada makhluk ini, maka terbuka sana. Sebab dia kata pada takif ma'al awham as-sarifatu anil haqiqah. Ya, pada takif, jangan kau wukufkan qalbi kamu. Pada takif, sebab kita ada wukuf qalbi. Nak Syaban dia ada wukuf qalbi ni.
Dia mula dia buat nafi isbat pancaran nur, kemudian dia pergi pada wukuf qalbi. Bila wukuf qalbi boleh pergi nafi isbat, wukuf qalbi boleh murakabah, boleh pergi musyahadah. Itu lain perubahan dalam tu. Ya. Saya selalu buat misal, kita buat masuk rumah dia, penting apa tuan? Switch dulu. Malam-malam tuan-tuan masuk rumah kan, tuan-tuan cari apa? Cari piuk dulu. Tak jumpa switch tu penting dulu, biar api tu menyala. Bila api dah menyala sap, barulah kita buat kerja, bersihkan apa yang patut, susun apa semua. Dah bersih sedap, baru boleh rukuf, boleh duduk. Baru duduk boleh melihat sap, sedap memandang. Itu susunan dia. Ya, kita tembak lataif 7 dengan nur. Kemudian bila dah sap, dia buat nafi isbat. Nafi isbat tu apa? Nak buat pembersihan qalbi, tauhid betul dengan dia, sampai peringkat la mawjud illallah, tak ada wujud sebenar melainkan dia. Dah bersih, baru duduk. Ukuful qalbi ma'allah, ukufkan qalbi kita dengan dia, baru dibuka. Musyahadah, syuhud, muraqabah, musyahadah dengan dia. Itu susunan yang arifina billah susun. Dengan apa? Ilham Rabbani daripada Allah SWT. Itu ada suluk dan Allah. Itu dia kata ukuf. Sebab dia kata fala taqif ma'al awhamis sarif anil haqaiq. Jangan engkau wukuf, jangan engkau berhenti ma'al awham, serta benda waham. Apa benda waham? Makhluk, wujud makhluk, wahmin, waham, tak ada hakikat wujud. Wujud kita ni membayangi wujudullah. Sebab dia kata wujudku bayanganmu. Wujud kita ni membayangi wujud Tuhan. Apa makna dia? Makna wujud kita ni menunjuk kepada keberadaan zat yang wajibal wujud, yang yattasif bil kamalat, yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Ya, wujud semua makhluk ni sebagai dal. Wujud Tuhan dipanggil madlul, yang ditunjuk. Ya, maknanya wujud makhluk dipanggil nur. Sebab keadaan sufi, makhluk ini dipanggil nurullah, cahaya Allah Ta'ala, bukan Tuhan, cahaya dia. Ya, untuk melihat akan keberadaan, kebesaran dan keagungan dia. Ya, itu cara dia maknanya. Jadi dipanggil wahmun, waham, bayang. Ada hakikat bayang kan? Ada. Tonton tengok bayang tu, siapa datang. Bila nampak dia bayang, buat mana? Kita dah yakin mesti ada Tuhan bayang dia. Tapi bila pump depan kita nampak Tuhan dia, bayang kita pandang lagi tak? Tak nampak Tuhan, pandang bayang apa? Nanti orang kata gila-gila bayang lah. Nampak dola, mamat, dah bila. Maksudnya apa? Bila tajalli berlaku, sab Tuhan buka aja habis, hilang makhluk. Itu maksudnya. Berselap ia dengan Tuhannya, berlazat ia dengan Tuhan. Bila lazat dengan Tuhan, rafa'tul hijab, aku buka hijab. Ya, berlaku dalam muka syafah, terbuka. Dalam Syaban kau diguna wukuf qalbi, dia boleh tembak dan tu. Itu zik dia boleh tengok, zoom Tuhan buka dengan nur makrifat yang Tuhan buka. Dalam kitab Durun Nafis awal khutbah dia kata apa? Wa atla'ahum haqiqatal asya'. Kami buka segala hakikat satu. Ya. Siapa yang buka? Dia, bukan kita kan. Dengan syarat dia kita ikut. Dia bersihkan, dia nak bersih je. Bersihkan qalbi kita daripada menghadap makhluk dan buka. Tu ada kata pada taqifal awhamin sarifah. Jangan kau berhenti dengan waham yang memalingkan anil haqaiq. Apa dia antara waham setengah kalau dunia dengan akhirat? Ya. Waham dia apa? Dunia itu waham je kan, ada apa hakikat kan. Semua kita akan tinggal, yang kekal sebenarnya di sana. Itu kalau banding dunia dengan akhirat. Kalau banding pula makhluk termasuk akhirat dengan Allah Ta'ala, semua habis. Dia wujud sebenar. Betul hakikat ada, ia tiada engkau. Ya, hakikat mawujud ialah dia. Apa hakikat wujud? Wujudul mutlak. Ada wujud makhluk, wujudul muqayyad. Wujud Allah Ta'ala wujud yang terlepas daripada sesuatu. Dia tak ada berhajat pada siapa, bahkan yang lain tu berhajat pada dia. Wujud makhluk semua muqayyadun, mana diikat dengan dia. Dia yang mengikat, bukan dia terikat. Dia yang memberi, bukan dia yang menerima. Dia yang mengatur, bukan dia diatur. Ya, itulah hakikat zat yang sebenar, wujud sebenar. Ahad, kanallah wala syai'a ma'ah. Siapa duduk makam kanallah wala syai'a ma'ah, dia kenal Tuhan dia sebenar. Telah ada ia, tiada satu pun serta dia. Jadi semua dia pandang ahadiyah, sak, lenyap dia. Situ tempat lazat dia dengan Tuhan. Tu yang dia katakan bi fal yafrahu. Dengan aku naklah kamu gembira bila dia masuk makam ahadiyah. Ya, ketunggalan dia dengan Tuhan, tuan. Selagi kita dengan makhluk ni serabut kepala, tuan. Situ begini-gini semua zulmah dia panggil, kegelapan, ya. Sebab kata bila kau keluar, kau sampai. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila kau keluar dari diri kau sampai ke Tuhan. Keluar daripada memandang haul kita, kuah kita. Itu dipanggil semua wahmun, awhamus sarif anil haqaiq.
waham yang memalingkan kalbi kita pergi pada makrifat hakikat zat Allah Ta'ala yang sebenarnya, yang wujud sebenar dia. Maka gaib ia daripada nazarmu tu, hingga seolah-olah tiada ia. Ya, bila kita dah nampak kebesaran dia terbuka saja, ya, gaib. Sebab tu kalau nampak di akhirat, dia nampak dunia kan ni. Bila nampak di akhirat, nikmat akhirat di tanah dua atas dunia, meloncatnya ke sana dan itu antara dunia dengan akhirat, syurga dengan dunia. Kalau nak banding pula antara khalik dengan makhluk, akwan dengan mukawin, dengan mujid pencipta dia, kalau dia buka tajalli memang habis dan lebur. Nabi Yusuf punya cantik je, habis tangan dekat tu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu makhluk. Dengan Tuhan nur dia, dia buka kan, tenggelam habis tu ni. Baru dia akan rasa nikmat yang sebenar-benar, ya. Maka wajib bagi munazar yang yakin. Berpandangan dia tadi tak ada syak, tak ada apa, yakin betul dengan nur makrifat yang terbuka. Yakin di sini mana dipandang dengan apa? Zak wijidan, syuhud wal ayan. Dan akan zuhud dalam dunia ni. Kalau kata hantar zuhud dia, hantar duduk makam musyahadah. Kata duduk makam musyahadah yang cerita zuhud, cerita je lah. Selagi kalbi dia tidak ada injizab, tertarik ke Tuhan, dia cerita zuhud ke warak ke apa, tu cerita atas kertas jawab dia. Sebab dia belum berasa dengan Tuhan. Kalbi bila berasa zauq dengan Tuhan, hilang lain. Dan hilang lain boleh kata ma fi qalbi, apa dia zuhud betul. Tak ada dalam kalbi aku melainkan dia je. Ya, apa dia panggil duduk maqam zuhdi hakikatan. Ke dalam kalbi ada yang lain tu belum zuhud kan. Allah. Yakin akan dan zuhud dalam dunia dan menjauh daripada kesukaan dan berhadap atas akhirat dan bersungguh ya bagi hadirnya. Baru dia dikenal, baru dia boleh berhadap betul ke akhirat. Bila dia terbuka hijab dia dengan Allah Ta'ala. Allah Karim. Lepas tu kena apa tuan? Latih zikir kena banyak lah. Ya, wa iza kasura azkar kasuran anwar. Bila banyak zikir banyak nur. Wa iza kasuran anwar safat asrar. Bila nur tu banyak maka jernihlah asrar sir dia. Wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Bahawa ditetap kalbi dia dengan Tuhan. Nah, situ tempat kelazatan sebenar dia. Dan apabila didapat olehmu hamba itu akan alamat terbuka. Apa alamat terbuka? Dada dia kan syauk dengan dia, ada rindu yang kuat dengan Tuhan. Dia duduk, dia bangun, hati dia rindu kuat dengan Tuhan. Itu nak terbuka. Bagi ada iskun aja, ada maknanya asyik, maka rafa'tu, aku buka Tuhan kata. Rafa'tu hijab, aku buka hijab dia. Alamat terbuka dadanya dengan demikian nur itu. Seperti sabda Rasulullah SAW. Apa sabda Nabi SAW? Inna nura iza dakhala al-qalb infasaha wa ansyarah. Ya, nur itu bila masuk dalam kalbi maka terbukalah dada, infasah tum. Bila terbuka apa tuan? Pintu terbuka, nampak? Nampaklah tuan-tuan. Apa yang nampak? Dia je. Ya. Dan teranglah dia, wan fasaha infasaha wan syarah. Terbuka dan terang menderang makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masalah sekarang tertutup bahaya. Ya, anak kita tertutup dengan apa? Khayalat, benda yang tak ada hakikat ilah makhluk. Terbukalah dada dan terang dengan dia. Maka dikata orang, hai Rasulullah, sahabat tanya, ya kira ya Rasulullah, halizak min alamati alati tu'rafu biha. Ya Rasulullah, adakah bagi demikian itu alamat yang dikenal dengan dia? Nur itu ada, hati itu ada nur. Mana berlaku apa? Infisah dan insyirah, berlaku dalam kalbi itu ada tanda tak? Maka Rasulullah menyatakan na'am, ada 3 tanda tu Rasulullah bagi kat sini. Maka sabdanya bahkan, iaitu apa? Pertama, menjauh daripada negeri yang gurur. Pertama apa? At-tajafi andaril gurur. Hati dia renggang dengan dunia yang menipu daya. Sebab dunia ada 2. Satu dipuji, satu dicela. Ya, kalau dunia itu kita cari kerana Allah, guna jalan Allah, dan kita bersama terus ke Tuhan, itu dunia yang dipuji syarat. Tapi kalau kita cari dunia kena nafsu, guna bernafsu, tenggelam mati pun dengan nafsu, atau dunia yang dicela oleh syaitan, habis. Itu mahjub. Dia takkan jumpa jalan Allah SWT. Belajar berzikir, dia ada nur tuan. Kalau tak ada nur tuan tak sampai ke sini. Ya, dia ada nur. Semua nur dia beza lah. Ada yang 25 power kan, ada yang 100, ada yang 250 tu macam wali punya.
Takut dia punya nur macam lampu tidur malam. Ada cahaya dia tidur. Lampu suruh setahun tak ganti bateri. Malah dah tu habis tak sepak kan. Tunggu lepas sepak, pergi masjid, pergi surau, habis selipar lampu tukau. Selipar buruk, balik buat selipar baru. Selipar kawan dia sapu. Apa? Nur lampu tu kurang, tak nampak. Ada terkelip-kelip benda ni. Jadi cas. Kalau dulu orang tua-tua kita ada lampu gasoline kan. Ada pump, dia top up tu, pum, lagi terang. Dia tak pump tu malah lama pum lampu dia pump lah tu, dia pump tu, zikir dia pump dia. Ya, tu kata iza kasra azkar kasra anwar. Bila kau pump dengan banyak zikir, nur lagi terang. Az-zikr lahu nurun. Ya, zikir tu mabat nur. Nur apa? Nur qalbi, syuur. Makin lazat, makin sedap. Itu nur kan. Ya. Nur tu mana quwwatul yakin allazi yusmiru halawatul iman wa halawatul muraqabah wal musyahadah. Itu mana nur. Ya, kuah, kekuatan yang membawa kita makin lagi kuat, lagi lazat. Kau tidak sampai dikata la ra'aital akhir aqrab min. Akhirat terjauh dapat depan mata dia, terbayang-bayang. Atau mana nur dia kuat. Kalau tak kuat langsung tak ingat dan kita cerita mati dia pula takut. Kau cerita mati, orang projek banyak lagi ni. Buat besok langgar lori mampus terus. Duduk buat tayar. Atau seperti sabda Rasulullah SAW, dan kepada demikian itu maka segala syuhud dan hilangkanlah segala dakwa nafsu. Bila nur tu ada, dia padam. Unsur nafsani dia akan malap. Tapi kalau nur tak ada, zulmatun nafsi naik, terang, gelap makin gelap. Dia tutup cahaya kalbi kita habis ni. Cermin hati bila tutup gelap langsung tak nampak. Ya, kita kosong-kosong, boom, tercabut bumper belakang. Apa? Semiral dia tak nampak. Dah gelap, dah kabus, kan? Tu. Dia bawa musim hujan lebat, tiba-tiba aircon kita blow macam tu. Seorang panggil steering, seorang lap depan. Jangan tak lap, berdentum terela sudut. Ya, apa dia dah kabus. Cermin kalau dia kabur bahaya, begitu cermin hati lagi bahaya. Dia kabur di gelap, dia habis dia sudut maksiat, mungkar, haram, habis dia sebat. Tapi kalau dia terang, cantik. Ya, kita kena nur tu dia boleh kurang. Ziyaratul amal tadullu ala ziyaratul anwar. Kita banyak beramal menandakan nur dia terang lagi terang. Kalau di malah beramal, nur di malah. Ya, sebab zikir kena banyak. Tu rahsia zikran kasira, zikir yang banyak Quran kata, ya. Kalau sekadar zikir kena banyak. Dan kepada demikian itu mati segala syahwat dan hilanglah segala dakwa nafsu, ya. Bila pancaran nur tadi terpancar, maka hilanglah kegelapan nafsu. Bagi cantiklah perjalanan dia. Maka dia akan nampak apa? Bal kunta tarahu fi kulli syai'in li subuti qayyumiyah wa ikhatati bik. Dia akan nampak terang kalbi dia apa? Subut qayyumiyah. Ya, ketetapan qayyum. Apa qayyum? Tuhan yang mendirikan. Sebab sekali ya qayyum, ya qayyum, ya qayyum. Ya. Tu kata dekat apa? Dekat sama ni ahli Pak. Ya hayy, ya qayyum. Wahai Tuhan yang hidup, lagi qayyum yang mentadbir, menghidup, mengontrol semua alam. Dia zikir terasa betul sampai diri dia gerak dia semua dia rasa Tuhan af'al. Itu lagi sedap lazat tadi. Dikaram dalam af'al. Allah karim. Dan ikhatah maknanya khalqiyan, khalqan wa ilman. Ikhatah maknanya muhit. Allah Ta'ala muhit kan nama dia, meliputi dengan makhluk. Apa meliputi? Ilman wa khalqan. Mana nisbah kejadian, semua kejadian dia semua dikontrol. Ilman, nisbah ilmu, tak ada satu benda terlepas daripada pengetahuan. Inkisyafil ilmi Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Maka dikaram dalam tu dia akan lagi rasa, ya, terang kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat, yang akan tertutuplah pandangan awhamis sarifa anil haqaiq. Ya, benda yang memalingkan, waham-waham yang memalingkan kalbi kita daripada hakikat sebenar, dia akan padam. Maka berjalan dah ia dengan nur Allah Ta'ala. Sebab Rasulullah minta nur. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, fi sam'i nuran, fi basari nuran, fi amami nuran, halfi nuran, tahti nuran, fawqa nuran, waj'alni wa'zimni nuran. Itu hadis sahih. Ya, jadikanlah hatiku nur, pada pandangan aku nur, cakapan aku nur, depan aku nur, belakang nur, kiri kanan nur, semua nur kan? Nur semua. Akhir dia tinggi nur, besarkan diri aku dengan nur. Nur. Nur betul, nur hakiki. Kita hilangkan nur lain lah kan, nur Kumalasari lah keluar. Itu lain cerita. Dia nur terang, lagi terang. Sebab unsur kita adalah nur. Hakikat kita adalah nur kan. Apa hakikat kita? Ialah latifatul rabbaniyah
nuraniyah. Tu hakikat diri kita sebenarnya. Hakikat diri kita latifah, benda yang seni, yang halus. Rabbaniyah, yang dibangsakan kepada makhluk kejadian Tuhan, yang nuraniyah. Buat perjalanan marifat dia nak nur dan ya. Tu. Al-anwar mata ya qulubi wal asrar. Nur ni mata ya, kenderaan bagi sir kalbi kita dan sir. Itu dalam kitab ni ada kan. Sebab tu bila kita nak zikir, kita padamkan unsur kasifiyah, unsur yang kasar ni. Dan bayangkan tanam pum pergi bercempak dan yang lain. Yang kita nampak apa? Kontak rohani kita dengan rohani itu apa? Nur. Kontak dengan tak, kerana dengan mursyid atas sampai Rasulullah SAW. Tu sir rahsia, boleh dapat sir dan yang ni tak layak ni. Yang kita solik apa semua umpan yang lahat dia tu dan jadi bangkai yang dalam tu dan dia yang mahal. Dia jaga. Permata tu jaga. Burung harga 40,000, sangkar harga 3,000. Dia solik sangkar, burung tak pergi makan, nama mampu burung. Ada sahabat saya dia main burung dahsyat dan dekat 300,000 boleh beli rumah sebiji. Dia bawa ke rumah ni berapa harga 40,000, yang ni masya-Allah. Sangkar dia 3,000 kan. Sangkar dia 3,000, burung dalam 50,000 harga. Allah jangan. Maksud dia kalau kita antara sangkar dengan burung, mana yang mahal? Burung. Roh dengan jasad mana mahal? Roh. Yang kita jaga jasad ni apa lama tua berkedut kan. Ya, umur 18 19 boleh tahan lagi. Dia 60 asam boy. Tu asam boy, muka dah asam boy. Tak ada apa. Jin tengok pun takut kan. Tak payahlah jaga luar ni, yang action dengan luar. Dalam tu jaga tu. Ya, rohani kita dia tak pernah tua kan. Ya, dia macam tu lah keadaan hakikat roh tu. Dia yang cantik. Dia tu kita nak ngias biar dia dapat benda yang hebat. Ya, yang mahal itulah indallah. Ma indakum yanfat wa ma indallahi bab. Barang sisi kamu semua habis. Ya, yang di sisi Tuhan tu yang kekal. Allah Karim. Dan hilanglah segala dakwah nafs. Ya, jalan sufi nak mematikan apa? Dakwah. Apa dakwah? Tahu dakwah sini? Dakwah sini mah ru'yatun nafs, memandangkan diri rasa kita ada, kita buat tu dakwah begitu. Tariquna tarku mulazahatul amal la tarkul amal. Itu Rabi'atul Adawiyah tu. Ya. Tariquna, jalan kami, tarku mulazahatul amal, meninggalkan merasa kita beramal, buang. Kita semayang tu yang nampak kita rasa gerak semua hafal Tuhan tu. La tarkul amal, bukan tinggal amal. Amal kena diperkasakan, pandang itu kita padamkan. Dia yang kita nampak, baru dia akan sampai. Ya. Betul dalam munajat Ibn Atta tersebut, ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi wa man kanat haqa'iquhu da'awi fa kaifa la takunu da'awihi da'awi. Ilahi wahai Tuhan, mangkanat mahasinuhu masawi, orang mereka yang adalah mahasin, amal saleh, yang dibuat ibadat ni tapi masawi, maksiat jadi. Sebab apa? Liwujudil afat, ada penyakit dalam, riya, ujub, semua takabur, habis semua lingkup. Ya, maka betapa tidak maksiat dengan terang tu maksiat kan. Dia berjoget panggil konsert, ada pula ustaz mengajar konsert, ada pula orang ketegur, jangan tegur-tegur konsert, kata kau kena tarik tauliah, kau tarik dia tauliah, aku nak tarik. Ya, aku kerja dengan Tuhan, hamba Tuhan, agama dia, aku nak tarik, pergi tarik jalan ni. Ya, lama ni tak ada tauliah, baru mengajar kan. Siapa yang gerakkan dia? Pandang dia habis kan. Ya. Dia ngaji tasawuf takut orang makhluk. Dia bukan tasawuf tu, tasawuf. Ngaji ilmu tasawuf je bukan tasawuf. Kau tasawuf kau takut makhluk. Lagi makhluk ada kalbi kau takkan sampai ke Tuhan. Ya. Kau takut kena tarik tauliah, kena takut kau tak sampai ke Tuhan. Macam-macam dia orang ini tadi. Habis. Dan orang yang haqa'iq dia da'awi. Apa hakikat dia da'awi? Apa da'awi? Nampak diri dia ana atau buang tu. Pakai fala takunu da'awi. Apa tidak kalau dia mengaku terus, saya ni kan, saya, wah tu lagi teruk kan? Dalam kalbi ada perasaan dia ada je dah rosak kan? Apalagi kalau dia mengaku, orang puji dia, wah hebat entah tak kenal anak siapa, oh tu lagi puaka besar kan? Lagi setan besar dalam perut dia. Awak baru kenal saya je, wah banyak termerang. Ya, ahli sufi nak rasa dia orang tak nak, buang kediaan. Huwa dia tu dengan Tuhan dia, yang pasang kat kita.
Sebab dia kata kau keluar daripada diri kau, jangan rasa kita baru nampak. Keluar kita pandang kudrah kita, baru kita perasan kudrah Tuhan. Keluarkan memandang iradah kita, baru kita perasan iradatullah. Ya, keluar wujud kita, baru nampak wujud dia. Sebab dia kata apa? Selagi engkau itu engkau, kau tak kenal dia. Kalau engkau bukan engkau, baru kau kenal dia. Itu tajuk kita baca tu. Kau masjid mana tu? Bukan batu. Tajuk dia pun tajuk tu. Pelik-pelik tajuk ni. Selagi engkau itu engkau, kau tak sampai pada aku. Kalau engkau bukan engkau, engkau akan sampai pada aku. Itulah makna la haula wala quwata. Itulah dia makna dia. Ya, cuma dia adjust makna pelik sikit bunyi kan. Nanti orang dengar, wah sedap pula tajuk ni. Engkau aku engkau ada terbalik pada dia. Engkau aku tak kenal kau. Pening nak mengapa dia. Maka selagi kita nampak wujud kita, kita takkan nampak wujud dia. Tu ringkas ni. Engkau asyik dengan kewujudan makhluk, nak nampak Tuhan macam mana? Kan? Itu maksudnya. Kau asyik dengan makhluk, macam mana nak asyik dengan Tuhan? Padamkan. Bila kau padam, bau terang. Engkau tutup, bau terbuka. Kepelik pasti. Kau padam, mengelak tak? Kau padam, bau terang. Padam pandangan makhluk, bau terang kau dengan Tuhan. Kau tutup dengan makhluk, baru kau terbuka dengan Tuhan. Ya. Kita dah tutup, dia tutup dah terbuka. Oh, ni pelik betul. Ya. Ada cerita satu wali tuan ni. Dia tegur sultan marah kat dia, penjara tuan. Rumah tu di penjara bukan pakai kunci tuan, dia tutup rapat, simen habis, bukan welding, simen terus, tak ada pintu. Ya. Kalau orang tengok dia dekat kebun tuan. Ingat sultan nak penjara biar dia mati dalam tu kan, tengok dia dekat kebun. Orang tanya dia, siapa yang keluar engkau? Yang memasukkan aku. Oh, lagi pening macam. Siapa yang mengeluarkan engkau? Yang memasukkan aku. Siapa yang masuk engkau? Yang mengeluarkan aku. Wah, lagi pening. Yang keluarkan engkau siapa? Yang memasukkan aku. Dia perasan si jahil ni, sultan jahil ni, dia ingat dia yang masuk. Yang masuk siapa? Huwa Allah. Yang mengeluar pun huwa Allah. Hu tu sikit-sikit hu kan. Dia kan. Lagi pening nanti. Siapa yang masuk engkau, yang mengeluarkan aku. Siapa keluar engkau, yang masuk aku. Ya, pening kepala orang. Orang tak faham yang pening kan. Orang faham ni nampak kan. Maka hilang dan dakwa nafsu. Kita tak nampak kita lagi dan menyuruh nafsu akan dia pada kejahatan, dan tiada menuntut dia akan dia dengan mengenderai segala yang ditegah, dan tiada ada hemah melainkan segeralah mengerjakan kepada segala kebajikan. Bila nafsu tertutup, ya, terbuka jalan makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Dan kerana inilah diisyaratkan setengah mereka itu, para arifin, dengan katanya apa? Dikalau telah dibukakan tutup nasaya bertambah-tambah aku yakin. Tu tutup tentang hijab ni penting tu. Terbuka lagi terang, terbuka lagi terang. Sebab dia polon dengan tu sungguh riadah mujahadah. Ya. Orang dulu kalau suluk tu 40 hari seronok kan. Orang yang ajak 3 hari mikir 2 kali. Ngening air dalam perut mikir nak masuk tak masuk. Ya, seorang sahabat saya ada mursyid di Perak kan. Dia cerita dia buat suluk 40 hari. Buat orang nak dengar dah. Kau 3 hari kau malah nak dengar. Kau nak berjalan ke Tuhan 3 hari. 350 berapa hari? 7 hari. 360 setahun. 357 hari kau dengan makhluk kau tak risau. 3 hari dah menghadap Tuhan pun kau takut. Tapi kau nak sampai apa? Supermarket nak ya, sampai supermarket kau sampai. Tak nak jawab dah. Nafsu lah tuan. Ya, duduk lah dalam kelambu sempit macam kubur. Ya, nak berzikir. Tu. Ada pula sebeban lagi tu, tak pasal-pasal menyiksa diri. Wah. Tak pasal-pasal menyiksa diri. Waktu kau tak payah semayang, tak payah puasa kan. Puasa tak pasal-pasal kau berlapar apa. Kau pergi Mekah tak pasal buang duit apa. Pergi range supermarket. Bagal bin Himar tu. Ini Bagal bin Himar ni cakap ikut nafsunya tuan-tuan ni. Nak untung 1 juta boleh modal 3,000 tuan. 3,000 boleh lah. Goreng pisang tu boleh lah. Beli belanga kan, menjaga goreng pisang boleh lah. Kau nak untung 1 juta, kau modal 1,000. Kau nak marifat dengan Tuhan, kau belit diri kau dengan nafsu. Ni kau nak sampai. Buka ukhrud min awsafil basyariyati an kulli wasfin munaqid an ubudiyati litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariba. Sila keluarkan, ya, ukhrud min awsafin nafs, keluarkan segala sifat-sifat yang bertentangan dengan ubudiyah supaya engkau layak menerima pancaran marifat dari Tuhan. Itu maksud dia. Ya, nak terima benda besar tuan.
Ya, tiba-tiba nak buat kerja sikit mana boleh, tuan. Ya, bila besar benda dia modal pun kena besar, ya. Maka tak ada besar dalam dunia melainkan ma'rifatullah. Makrifat Allah tu paling besar kali, ya. Maka kena ilah disyaratkan, ya, setengah dia katanya apa, jikalau telah dibukakan tutup, ya, hijab ghita, nasaya bertambah-tambah, aku yakin. Dan manakala telah dikurniai engkau akan ainul yakin, ya, dia ada ilmu yakin. Mana yakin dibina dengan ilmu, yakni ainul basirah, dia mengenal dengan basirah dalam, dengan nur makrifat terbuka, terbuka daripada segala ahwalul akhirah. Ya, tu dia kata la ra'aital akhirah akraban min, nampak akhirat macam depan mata, tuan-tuan, dan kau lihat pula segala ahwal dunia, dan engkau ketahui akan dia sekalian kejahatan. Kita nampak tengok dunia pun tak ada apa, semua tinggal, tuan-tuan. Akhirnya apa, banyak menipu daya manusia. Dia nampak kena parti betul-betul, baru nampak, tuan-tuan. Parti tu, oh tak ada ke mana, akhir tinggal semua, ya. Akhirnya dia mengumpul benda nak ditinggal, tertinggal benda nak dibawa, habis. Itu ahmak, manusia yang terlampau bodoh, mengumpul benda nak ditinggal, tertinggal benda nak dibawa, ya. Tu. Jangan jadi begitu. Allah Karim. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ad-dunya kalihya talinu, ya, bilamsiha wa taqtulu bisummiha. Dunia itu ibarat seperti ular, ekal hayy, hayya mana ular. Jangan silap baca, kan. Dia orang satu dia baca, sebab kalau mengaji hadis, kan, ulama hadis kalau kita baca silap bagi bertampik dia marah, kan. Kau nak buat dusta dengan Rasulullah SAW. Dia satu cerita, dia silap titik, dan habbatus sauda, kan, habba, dia silap baca hayatus sauda. Oh, ular hitam ni obat segala penyakit. Dia balik cari ular hitam, dia telan kojol tu. Ya, ular hitam ni rupanya obat segala penyakit. Oh, silap baca, bukan hayya, habba, ya, habbatus sauda. Tu baru dia obat segala penyakit. Ini dia baca hayya, ini je ni hayya. Mana ular hitam tu. Jadi mana dunia ni macam ular talin bilamsiha. Ular kan terpegang bagus lembut dia, dan tapi taqtulu bisumiha, dia membunuh racun di dalam tu. Dia pegang dia patuk je habis, dan ya. Dia satu Cina, kan, dia memancing dekat apa, dekat tepi apa, tepi sungai, kan. Dia macam pokok apa, rumput gajah, kan, jut, kan. Nampak kepala injuk, dia mancing ikan. Dia tak perasan tedung dah berdiri belakang dia. Dia tedung dah berdiri belakangnya. Dia pun pusing, pap, dah habis kat situ, biru terus. Ya, tu. Dia tak nampak. Kalau tak kenal, tak kenal lagi teruk. Dia duduk bandar, nama ular tedung tak pernah dengar. Agak-agak kalau dia pergi, ular tedung berkokok macam ayam pula. Ini ayam mana gitu. Ular tedung bangun nak patuk dia, lawa dia kata. Ya, kalau dia pop mampu itu, kan. Ya, itu mengenal tu penting, kan. Jadi tak kenal ular tu ada racun, ya. Zahir dia cantik, kan, ular cantik lembut. Oh, kalau dia tak kenal ular, tak pernah tengok ular tu, tak pernah dengar nama, kalau ular tu bangun, oh, dia seronok, cantik, kilat-kilat, berbatik-batik, punya pap sekali mampu tu. Ya, tu bahaya kalau tak kenal. Ni sekarang bila mana dia zahir dia cantik, ular kan licin lembut, ya, tapi taqtulu bisummiha, membunuh dengan sum, racun dia, kan. Ya. Dalam Syekh Abdullah Asyargawi disebut apa, tentang masalah sum, racun. Apa disebut? Iqbalun nas ilal murid qabla kamalihi summun, ni sum. Ya, summun atau summun. Summun mana racun? Summun qatil. Iqbalun nas ilal murid, berhadapnya manusia ni, kan, kepada murid. Apa makna murid? Dia makamul awal, ya, makam yang pertama murid, makam yang kedua salik, makam yang ketiga berwasil. Ya, bila murid maknanya dia bau menghendaki jalan akhirat, walaupun dia ulama terbesar, kan, ya, terbesar 4 mazhab 5 mazhab rohani, dia baru murid. Ya, tiba-tiba orang pun urung ni, kan, wibu nak murid. Kalau ceramah puluh-puluh ribu datang, rohani dia baru murid.
Itu apa dia panggil? Summun qatil, racun yang membunuh dia panggil. Iqbalun nas ilal murid, ya, dia tarak murid tapi ilmu zahir hebat. Jadi orang pun beradab pada dia, wah, cium tangan dia sampai haus enten. Sampai haus tangan dia tercium, ya. Orang peluk dia macam-macam hebat, wah, dia berseronok enten. Sedangkan makrifat dia nak berjejak makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Maka summun qatil itu racun yang membunuh enten, ya. Sebab dalam perjalanan sufi, di antara rukun besar kita dalam kita mencerita apa, kita tidak minat dikenal. Kena letak tu. Kita letak kita tak minat dikenal. Lagi orang tak kenal lagi sedap, lagi lazat. Kalau kita orang terkenal kita seronok aja, biar. Bila kita minat terkenal, bahawa dalam kalbi kita ada orang. Lagi dalam kalbi engkau ada orang, kau tak akan sampai ke Tuhan. Kata Syekh Abu Ali Al-Farmadi, kutub guru bagi Imam Al-Ghazali. Dan selagi makhluk adalah tingkah, kau tak akan sampai ke Tuhan, ya. Nak tahu tidak, bila orang kata kita, orang caci kita, orang maki kita, kita rasa tak? Berasa tak? Tuan-tuan jawab sendiri. Ya, bini dia kata, abang tak tidur termenung, oh dia maki aku rapat dia. Bermakna apa? Dia suka orang puji dia rapat. Kalau orang puji dia sengih macam kerang busuk. Dia sekurang-kurang makan ikhlas apa dia? Istiwa'u zammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji dia tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa. Sebab hati dia bukan dengan orang, hati dia dengan Allah. Hati dia bukan alam mulki, alamil malakut, dia naik atas. Bila hati dah naik alam atas, dia berazat dengan Tuhan, dia tak ada pandang bawah ni. Orang nak muliakan dia tak ada apa pun dia rasa, ya. Itu maknanya kelazatan, kerihatan kalbi bila dia ditaraki naik ke atasnya. Ya, duduk bawah ni susah kan, duduk dalam penjara. Wali-wali pandang kita ni penjara bawah ni, penjara alamil mulki bawah ni, ya. Dengan orang itu, orang besok orang kata lain, orang marah lain, orang puji pula suka tersengih tu. Dia berpusing kat situ, tak naik. Jadi macam himar dulu dah lepas kan, la tarhal min kauni ila kaunin fatakuna ka himarilha. Buat ibadat kau jangan berpusing daripada makhluk kepada makhluk. Seorang puji, seorang puji kita, seorang angkat kita, engkau macam himar yang mengisar gandum, dia pusing kat situ, pimai-pimai dia tak naik, ya. Bahkan kita akan naik sampai apa? Wa anna ila rabbikal muntaha, terus kepada hadrat Allah Ta'ala. Alik galbab billah, tambat hati kamu dengan Allah, jangan tambat hati dengan makhluk. Tak sampai kita ke hadrat Tuhan. Sebab kalau topak banyak dengan zikir, dengan murakabah dan musyahadah. Itu sabda Rasulullah SAW. Ad-dunya kal hayy, kal hayyah, seperti ular, talin bilamsiha, lembut dengan kita pegang, tapi wataqtul bisummiha, dia membunuh racun dalam tu. Yang berani pegang-pegang dia patuk. Ya, itu maknanya jangan berani dengan kelembutan kenaikan dunia, takut kalbi kamu terpatuk, habis. Dia kan dia hub dunia, maksudnya habis. Hub ni kasih kita beri kat dunia, beri kat makhluk apa, beri kat Tuhan dia. Ya, jalan tarikul mahabbah, jalan kami jalan membina kasih mahabbah yang kuat dengan Ta'ala. Kalau tak ada kasih dengan Ta'ala, dia tak ada jalan rohani dan jam, ya. Tapi kita dah beri dekat benda yang murah, habislah tuan. Habis. Kemudian kita ketahui yang ini bahawasanya faedah yang terbuka hijab itu pada segala awal, dan yakin pada negeri dunia memberikan faedah akan dikau mengenal dunia, kena satu yang kenal ia dengan lawannya. Kemudian kita ketahui alimu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa maghfirna fa inna khaira kullahu bi yadi alhamdulillah. Subhanakallahumma fa innahu la yuhibbu Allah.